dalam penarafan tertinggi My Government Performance Index ataupun MyGPI bagi tahun 2022 hingga 2023, dan juga Anugerah Inovasi Sektor Awam atau AINSA bagi tahun 2023 melalui projek Audio Frequency Intercept System oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan satu lagi adalah PBTP oleh Jabatan Kerajaan Tempatan sendiri. So, apakah tindakan yang diambil oleh Yang Berhormat untuk memastikan KPKT dan juga PBT terus progresif dalam mengorak langkah untuk mencipta lebih banyak inovasi pada saat akan datang? Terima kasih kepada soalan yang sangat baik, yang sangat membina. Saya memang amat bersyukur sekali. Tak buat sujud syukur lah. Tahun lepas, di mana KPKT buat pertama kali dalam sejarah, we are classified as the second best performing ministry antara semua kementerian. Hanya 3 buah kementerian saja bertalaf platinum, dan KPKT menduduki tangga yang kedua teratas. Ini bukan jasa saya, bukan saja KSU ataupun KP. Saya bila kita duduk bincang, hasil kunci kejayaan KPKT berdasarkan kepada 5 faktor yang saya boleh kongsikan. Di mana pertama, perancangan yang rapi. As the saying goes, fail to plan is plan to fail. Itu penting. Kedua, pelaksanaan yang efektif dan berkesan. Implementasi itu sangat penting. Okay? Kita ada dasar yang baik, tapi bila sampai ke pelaksanaan, tak kena pada tempat, tak sampai lubang jajik, tak boleh. Dia kena pasti, we have to be meticulous and make sure detail, devil is in the detail. Itu sangat penting. Yang ketiga adalah plan komunikasi yang berkesan. Tidak guna kita ada dasar yang hebat, pelaksanaannya yang efektif, tapi rakyat di luar sana tak tahu ataupun tak faham, tidak hargai segala usaha, jasa, bakti, pengorbanan, PBT yang kita lakukan. Oleh kerana itu, setiap PBT kena wajib ada UKK, Unit Korporat dan Komunikasi. Seorang ke 2 orang pun tak apa, tapi dia kena pastikan kerja-kerja baik, dasar-dasar hebat yang telah pun dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan-puan wajib diwawakan, diangkat dalam TikTok ke, Twitter ke, Facebook ke, Instagram ke. Kena kita bina persepsi positif itu, sangat penting. Perancangan yang rapi, plan pelaksanaan yang berkesan, plan komunikasi yang efektif. Keempat, kerja sebagai satu pasukan. KPKT ada 3 tagline. #Stronger-Together, #Unity-in-Diversity, #Demi-Pertim. 3 hashtag ini adalah falsafah pimpinan kita supaya semangat kebersamaan. Jabatan dan agensi tidak boleh bekerja secara silo lagi. Kementerian dan kementerian tak boleh kerja dengan berasingan. Kerjasama berpasukan, sama dalam jabatan, cross jabatan, itu sangat penting. We have to work as a team. Apa maksud team? Ramai tak faham. TEAM. Senang nak spell, tapi apa maksud sebenar? TEAM bermaksud together, everyone achieve more. Faham? Together, everyone achieve more. Kita kena kerjasama sebagai satu pasukan. Kerajaan persekutuan kena kerjasama dengan kerajaan negeri. Kerajaan negeri kerjasama dengan PBT. Ketiga-tiga ini berpisah tiada. Itu penting. Dan yang kelima, last but not the least, kunci kejayaan KPKT saya lihat adalah barisan pimpinan yang berintegriti. Integriti, cakap senang, tapi nak lakukan bukan senang. What does actually integrity means? Depan orang kita tak berani curi, tapi belakang orang jangan tangan panjang juga. Jika tak ada orang, kita pun tak curi. Depan orang pun tak curi. Bermaksud integrity. Keep the promise. It is always difficult. You have to do 1,000 things to earn the trust and confidence. By just one occasion, you will lose the trust and confidence you done or earned over the years. Sebab itu adalah sangat penting. Kepimpinan berintegriti,
Saya berasa amat bersyukur. Tiap-tiap hari malam saya buat solat hajat. Memang di depan saya, panglima-panglima KPKT ramai yang berintegriti. Oleh kerana ada pegawai barisan pimpinan yang berintegriti, maka kita dapat keyakinan, kepercayaan orang awam terhadap kementerian. Oleh kerana itu sempat saya kongsikan dan saya nak umumkan tahun depan kita akan adakan sekali lagi anugerah kecemerlangan Menteri KPKT, the highest Oscar Award of Kementerian. Kita akan pilih YDP terbaik, Datuk Bandar terbaik, pegawai-pegawai PBT yang berinspirasi. Untuk makluman semua, siapa yang menang Oscar Award akan diberikan hadiah kategori paling tinggi. Saya bagi contoh, the best performance officer akan diberikan wang tunai RM20, wang tunai. Trofi RM3,000. CJ, surat sokongan menteri untuk naik pangkat. Dan last but not the least, saya tengah lobby hantar the best performing officers attend course di University of Oxford, United Kingdom. Pemenang tahun lepas ialah Ketua Pengarah Jabatan Perumahan Negara, Berbahagia Datuk Jaya Silan. Beliau akan bertolak ke University of Oxford pada tanggal 15 hari bulan November bulan depan. Segala kos akan ditanggung oleh kementerian tanpa menggunakan duit rakyat. Semua adalah CSR yang saya bagi luar kutip susah payah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Last year, kita hand over cash alone more than 700,000 wang tunai untuk Oscar Award KPKT. Ini kita dah pecah rekod JPA. Tak pernah ada satu kementerian buat sampai macam ini. And next year, Oscar Award is coming to you. Tapi semua serah kepada performance. Pertama, calon KSU sudah dihilang kelayakan. Kerana kita nak pastikan tidak ada sikap pilih kasih. Semua pemenang itu dinilai oleh independent panels yang tak kaitan dengan kementerian. Berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang sangat-sangat stringent. Saya harap Datuk Bandar duduk sini semua beraspirasi untuk menjadi pemenang AKM tahun depan. 2 tahun sekali, bukan senang untuk menang. Tapi bila menang, saya akan pastikan, saya akan jumpa Tan Sri KSN, showkan pemenang itu naik pangkat juga. Jika jurusan C, naik jadi B, B naik jadi A jadi terus 3. Mau? Boleh? This is all a merit-based performance. Maka saya harap reformasi institusi perkhidmatan awam ini, PBD akan menjadi sanjungan orang ramai. Terima kasih. Tanyalah KSU. Terima kasih YB. Satu lagi surprise lah sebenarnya. So nampak semua makin bersemangat lagi YB. Okey, soalan saya yang kedua lah. Okey. Berkaitan dengan reformasi perkhidmatan awam ataupun civil service reform yang YB sebutkan tadi, yang akan terus diberi keutamaan oleh kerajaan dalam menjayakan agenda Malaysia Madani senada dengan amanat Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dalam Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-19 pada 16 Ogos 2024 yang lalu. Berkuat kuasa 1 Disember 2024, kerajaan akan melaksanakan sistem saraan perkhidmatan awam ataupun SSPA bagi menggantikan sistem saraan Malaysia. Pegawai awam mempunyai tempoh option selama 40 hari mulai 21 Oktober sehingga 30 November 2024. So, apakah nasihat yang bahagia Datuk Wira kepada warga kerja KPKT dan juga PBT secara khusus? Terima kasih kepada saudara Nazli moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang Amat Menteri, rakan seperjuangan saya Datuk Nazli, Datuk Fazli dan seterusnya ketua-ketua jabatan, Esko-Esko Kerajaan Negeri, Datuk Bandar, YDP dan semua hadirin yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat kumpul lagi dalam program yang cukup bermakna untuk di peringkat PBT yang kita namakan Convention PBT yang kita adakan. Secara tidak langsung, sebagaimana kita berkumpul macam satu hari raya besar lagi. Tahun sekali. Tahun sekali.
Kita boleh sebut juga reunion untuk PBT-PBT yang kita berjumpa. Bukan kata antara PBT tidak pernah berjumpa, tetapi mungkin perjumpaan dalam bentuk yang skala kecil antara PBT dengan PBT, tetapi dengan kaedah formation PBT dapat kita berkumpul secara bersama. Masing-masing dapat mempunyai hubungan yang baik, dapat berbincang dan sebagainya. Dan dari sudut perkongsian, YB Menteri dah berkongsi banyak, saya rasa saya pun dah habis modal dah. Dah berkongsi banyak hala tuju dan sebagainya. Memang itulah peranan Yang Muhammad Menteri untuk menyampaikan hala tuju kementerian dan sebagainya. Jadi bila merujuk kepada perkara yang dilontarkan oleh moderator, saya sedikit sebelum saya pergi kepada ulasan saya berkenaan dengan sistem saran baru pemerintahan awam, mungkin saya nak sentuh sedikit saja sambungan daripada Yang Muhammad Menteri tadi berkenaan dengan peruntukan, penerimaan peruntukan oleh kementerian. Pada tahun ini kita ada sedikit peningkatan kepada peruntukan yang diterima oleh kepada KPKT oleh kerajaan yang telah diumumkan semasa sesi bajet yang lepas. Ada peningkatan lebih kurang dalam 287.4 juta kepada kementerian yang menjadikan keseluruhan peruntukan yang diterima kepada KPKT yang adalah 5.934 juta. Hampir-hampir 6 bilion. Sikit lagi nak jadi 6 bilion lah. Jadi kita memang setiap tahun lebih 6 billion club. 6 billion club. Kita tak pernah dapat di bawah pada billionaire lah. Jadi bermakna bukan itu saja sebagai ukuran lebih. Bermakna peranan kita untuk di dalam sektor perumahan, kerajaan tempatan, rancangan badan dan sebagainya merupakan satu ruang yang cukup besar. Dan sudah pastilah audiens yang ada di hadapan kita Wabi merupakan rakan strategik yang cukup erat bagi kita melaksanakan segala agenda yang letakkan di bawah KPKT peranan dan fungsi. Ini kita memerlukan satu sinergi bagaimana disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tadi semasa ucap tama, memang memerlukan satu sinergi yang cukup kuat melalui federal, state dan juga pihak berkuasa tempatan yang memang merupakan satu landasan yang cukup rapat dengan rakyat dan sebagainya. Itu sebagai mukadimah hobi bermakna kata kita ni antara peringkat federal, state dan PBT, peringkat local government berpisah tiada, dan kita akan sentiasa melaksanakan agenda ini untuk kebaikan kita secara bersama. Kalau kita lihat bidang fokus utama KPKT sebagaimana telah didasarkan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, kita ada 8 bidang. Saya melihat 8 bidang ini merangkumi pelbagai perkara di bawah sektor KPKT. Dalam 8 ni khusus kepada PBT sahaja memang 2. Memang ini memang khusus. Antaranya kalau saya boleh sebut, membangun dan memperkasakan peranan kerajaan tempatan. Memang spesifik kepada PBT. Dan yang kedua, membangun potensi PBT bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Yang pertama dan yang kedua pun kita dah letakkan PBT sebagai keutamaan. Bukan saya nak masukkan di bidang lain tidak ada keutamaan, tapi bermakna ini perkara utama sebagai dasar dan pokok yang meletakkan bahawa kebersamaan itu untuk kita mencapai agenda negara. Kalau kita lihat dalam fokus-fokus 8 fokus ni pun antara lain mungkin perancangan perumahan, tidak asing PBT juga terlibat, memperkasakan komuniti tanpa mengira kaum juga terlibat secara langsung dengan PBT. Pengurusan sisa perbejal memang tidak dapat elak adalah peranan utama yang dimainkan di peringkat PBT juga. Memperkukuh agenda bandar mampan pun tidak asing. Kita sentiasa memperkatakan kemampanan bandar dan sebagainya memang direct kepada PBT. Memperkukuh kesiapsiagaan kebombaan. Ini walaupun kita sebut kebombaan, tetapi perkara melibatkan bencana dan sebagainya, kesiapsiagaan itu juga terlibat langsung dengan PBT. Dan mensasarkan bagi disebutkan tadi untuk taman awam dan sebagainya adalah juga PBT. Secara tidak langsung 8 fokus utama ni memang direct dengan PBT. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya peranan PBT dan begitu akrabnya PBT dengan KPKT. Jadi merujuk kepada soalan tadi. Jadi saya soalan yang berkenaan dengan sistem saran baru ni, ini memang di-announcekan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bermakna jika perkara itu bukan perkara yang baik, saya tak rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan perkara tersebut untuk sistem saraan baru dalam pemerintahan awam ini. Ini telah pun dilancar ataupun disebutkan oleh Yang Amat Berhormat semasa MAPA yang lepas dengan lonjakan kepada peningkatan gaji yang telah lama tidak dibuat semakan gaji, dan satu semakan gaji dibuat secara menyeluruh, dan kenaikan saya melihat satu kenaikan yang holistik, bermaksud dia bukan hanya kenaikan yang melibatkan satu angka kepada semua.
dia melihat kepada keadilan pada saya, bermakna di peringkat bawahan kumpulan sokongan ada kenaikan yang agak signifikan untuk menjadikan mereka ini bukan lagi berada dalam kelompok miskin, bandar ataupun miskin dan sebagainya. Dah ada satu lonjakan. Manakala kenaikan di peringkat atas dia semakin peratusan yang signifikan pada kumpulan berkenaan. Jadi ini diagih secara saksama, secara adil. Dan pada saya, kalau tanya pendapat saya, sebab saya pun dah sign dah. Jadi kalau tanya pendapat saya, wajar untuk kita menerima sistem saraan baru ini. Tetapi nama pun option. Sebab nama pun option, jadi terpulang jika kita tidak menerimanya. Dan Tan Sri KPPA ada menyebut mungkin ada isu-isu persoalan yang dibangkitkan. Adakah mereka yang tidak menerima option ini akan terpinggir, akan dipinggirkan? Kenyataan telah pun dibuat oleh Tan Sri KPPA, nyatakan mereka jika tidak memilih option maka mereka tidak akan dipinggirkan. Mereka akan dilayan di dalam perkhidmatan awam ni seperti biasa. Tapi kalau tanya saya, adalah satu kebaikan untuk kita menerima sistem saraan perkhidmatan awam yang baru. Tetapi yang Ahmad Muhammad sendiri menyebut, apabila kita ada kenaikan lonjakan gaji, sudah pastilah dia kena selari dengan perkhidmatan kita untuk ditambah baik. Dan rakyat memang mendahagakan kepada perkhidmatan yang diberikan oleh kita penjawat awam. Ini kita kena selari YB. Sebab bila ada kenaikan, anjakan, sudah pastilah kita pun kena menunjukkan keseriusan kita dan juga perkhidmatan kita patut dan wajar dipertingkatkan dan kita kekalkan perkara tersebut. Itu pandangan saya. Tak apa, hari ini pun ada JPA. Sekiranya saya ada kekurangan dari segi maklumat, nanti JPA boleh membantu kita dalam kita menerangkan dengan lebih jelas. Itu Tuan Moderator. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih yang Walaupun saya bukan PDD, mungkin boleh saya tepuk tambah sikit. Ya. Pertama, saya nak puji Datuk Wira KSU. Beliau telah pun secara sukarela sudah tanda tangan di mana KSU dan juga pegawai-pegawai berpangkat terus akan beku kenaikan sepanjang drama 3 tahun. Bila tuan-tuan dan puan-puan naik gaji, KSU beku pembekuan naik gaji 3 tahun. Dan untuk memastikan supaya jurang pendapatan antara pegawai sokongan dan pimpinan tertinggi. Kali ini bila saya meneliti skim kenaikan gaji, antara pegawai kita akan menikmati kenaikan gaji pokok setinggi 47%. Satu kenaikan yang paling tinggi dalam sejarah. Bagi gaji pangkat lebih tinggi, kenaikan lagi rendah. Pangkat rendah, kenaikan tinggi. Maka jurangnya akan semakin kurang. Dan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial untuk pastikan semangat kebersamaan itu. Oleh kerana itu, seraras dengan pimpinan melalui teladan. KSU beku kenaikan. Menteri potong gaji. Perdana Menteri kerja tanpa gaji. Ini tak pernah berlaku di mana-mana negara. Ini menunjukkan keseriusan, komitmen kita untuk membina semula tanah air kita. Oleh kerana itu, semua orang faham, tanpa pengorbanan dimanakan kejayaan. Jika kita menanti kejayaan besok, pengorbanan hari ini adalah untuk generasi akan datang. InsyaAllah. Alright. Okey. Next. Terima kasih Pak Ibi. Okey, soalan seterusnya kita tujukan kepada yang bahagian Datuk KP pula lah. Okey, yang bahagian Datuk KP, apakah kena jawab? Nak duduk tepi ni. Okey, kita pun. Okey, apakah harapan Jabatan Kerajaan Tempatan kepada semua PBT yang ada pada hari ini tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih kepada Tuan Moderator Saudara Muhammad Nazli Ramli bertanyakan soalan mengenai harapan. Harapan tu banyaklah sebenarnya. Kalau ikut saya ada ramai rakan-rakan saya di bawah tu kan, Datuk-Datuk Bandar, saya ada yang dipertua, saya ada susur-susur perbandaran, saya ada mungkinlah sama kaunselor yang saya kenal 156 PBT. Tadi yang Mohd Menteri sebut anak-anak PBGT. Jadi itu jumlah yang besar dengan pelbagai kata latar belakang di peringkat
tempatan di peringkat negeri. Jadi kita datang hari ini kalau tengok tema convention pihak masa tempatan 2024 Sinergi Madani PBT. Sebenarnya itu untuk hari ini punya convention, tapi sebenarnya harapan saya ni sebenarnya saya kena sebenarnya align bersama dengan yang Muhammad Menteri. Dia dah ada dah pun #Stronger Together, #Unity in Diversity, #Demi Pertiwi. So perkara itu sebenarnya kita memerlukan kerjasama di peringkat persekutuan, di peringkat negeri dan di peringkat PBT untuk sama-sama mengkolaborasikan, mengadunkan kelebihan dan keutamaan bersama ini. Kita rangkumkan supaya kita dapat satu gerakan sinergi yang baik, yang kita boleh laksanakan perkhidmatan yang lebih berkesan kepada pelanggan kita di peringkat PBT masing-masing. Jadi di sini harapan saya yang pertama, kalau ikut berdasarkan kepada tadi Sinergi Madani Perkukuh PBT, Stronger Together, University in Diversity dan Demi Pertiwi tadi, kita boleh di peringkat kita mungkin rakan-rakan Datuk Bandar, rakan-rakan YDP, kita kembali kepada kita punya asas. Ini pun juga sebenarnya waktu yang Muhammad Menteri mula menerajui kementerian, masa tu dia panggil Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dia hilang satu benda lagi tu kan. So sekarang dah balik semula lah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tapi Kerajaan Tempatan tu memang tetap kekal dan relevan dan jadi utamaan masa yang bagi Datuk Mirakat itu sebut nombor 1, nombor 2 itu masih Kerajaan Tempatan. So perhatian kepada Kerajaan Tempatan tu merupakan harapan kami kepada bagaimana kita nak memperkasakan pihak persempatan. Tapi kita nak jugalah pihak persempatan juga give back, bagi balik. Jangan just feeding je, dapat terima je, tapi juga memberikan kami apa keperluan lagi, apa lagi yang kena nak buat. Jadi bangunkan pihak persempatan di peringkat masing-masing supaya dia menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara dan pembangunan rakyat keseluruhannya. Jadi perkara-perkara yang mungkin fokus dulu. Jangan lupa ya, saya minta semua PBT untuk ingat kita punya core business kita. Yang Mohd Menteri dulu pun dah sebut ni. 1, jalan yang rata. 2, lampu yang terang. 3, pempadatan dan ruang yang bersih. 4, tandas BMW. Yang 5 itu mengkaji dan menggantikan undang-undang yang telah lapuk dan tidak relevan lagi untuk dilaksanakan pada masa ini. So 5 perkara ini memang tetap menjadi fokus walaupun tuan-tuan nak pergi mencapai early adopter ke, nak jadi bandar pintar ke, smart city, tapi yang ini yang basic yang perlu sentiasa diberi perhatian. Dan di sini kami di JKT lah yang Mohd Menteri memang ini core kami lah. Core kami dan kita akan sentiasa menghulurkan bantuan dan sokongan, terutama sekali seperti yang Mohd Menteri sebut tadi adalah peruntukan. Tapi kena ada tu lah. Kita cakap tadi dia ada performance yang perlu jaga. Lepas ni yang Mohd Menteri nak sebut traffic light tadi, lampu hijau apa kategori dia, lampu kuning apa kategori dia, lampu merah apa kategori. Mungkin lepas ni kita based on that performance. Kita tak bagi sama rata lah ya? Memang peruntukan tu kami ada lah. Kita tahu semua PBT ni kalau rasa saya tak ada benda tu, tuan-tuan tak kenal saya lah. Tapi tapi saya lepas ni kena ikut apa yang Mohd Menteri nak rancangkan selepas ini supaya memastikan tuan-tuan dapat membuat perbelanjaan, perancangan dan juga memastikan kita dapat bekerjasama untuk memastikan objektif ataupun sasaran itu kita dapat capai bersama. Dan di sini saya juga inginlah kata harapan saya, sebab dari peringkat persekutuan ni kita banyak dihimpit dengan isu-isu PBT lah. Dia berkait dengan ease of doing business. Ease of doing business ini satu yang sebenarnya tuan-tuan merupakan tonggak yang sebenarnya. Kami di sini cuma boleh merangka inisiatif-inisiatif, kita menyediakan sistem yang mana tuan-tuan dipermudahkan lagi dengan penggunaan sistem ini. Cuma pertama saya minta lah sebagai
yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan yang berada, yang menerajui PBT terutama ni yang di bawah Akta 171 lah ya. Kalau di Sabah dia ada ordinance dia, Sarawak ada ordinance dia. Ialah tolong bagi perhatian sikit kepada bahagian OSC itu sendiri supaya tidak diabaikan. Pastikan keperluan-keperluan mereka dan juga diberikan motivasi supaya mereka dapat menjalankan fungsi OSC itu bagaimana yang kita harapkan. Maknanya dia menjadi faktor kejayaan kita untuk meningkatkan lagi ease of doing business, yang mana kita nak akan datang misi kita ialah untuk mempertingkatkan daya saing negara dari segi ease of doing business ni. Saya ingat dua ini perkara pokok yang mungkin saya dapat bagikan setakat ini. Mungkin yang berhormat ada lagi benda nak disampaikan, jadi saya serah balik kepada moderator. Okey, terima kasih Datuk. Nampak besar nampaknya harapan JKT pada PBT ni lah. Semoga dipermudahkan lah buat kita semua. Okey, soalan seterusnya kepada YB. Sejak kebelakangan ini, Malaysia sedang giat mengambil langkah signifikan dalam peralihan pada ekonomi kitaran. Seiring dengan perkembangan global yang memfokuskan kepada perubahan iklim dalam matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goal SDG. So, rancangan Malaysia ke-12 telah pun menjadi asas kepada hasrat ke arah pembangunan negara rendah karbon, bersih dan berdaya tahan melalui inisiatif mempercepatkan peralihan kepada ekonomi kitaran. Apakah antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh YB dan juga KPKT? Terima kasih kepada saudara Nazli, moderator kita yang saya muliakan. Sebelum saya sentuh topik ekonomi kitaran, saya rasa terpanggil lepas dengar dari hujah daripada Ketua Pengarah JKT tentang ease of doing business. Jamaah Menteri dah buat keputusan supaya kita fokus untuk membina ekonomi, menarik pelaburan dan pastikan daya saing negara melonjak. Di bawah kerangka ekonomi badani adalah sangat jelas sasaran kita adalah menjadi top 25 ekonomi terbesar di dunia, dan khususnya daya saing. Keberangkalian sering kita dengar dan perkara yang telah banyak kali telah pun dibangkit di Jemaah Menteri, iaitu bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar susah payah menjelajah seluruh dunia untuk menarik masuk pelabur asing, termasuk pelabur domestik. Seringkali rungkutan ataupun aduan yang didengar adalah kelewatan kelulusan AM di peringkat PBT. Saya faham dia bukannya salah PBT bersih. Dia ada kerana ada pula ulasan daripada agensi teknikal luaran ATL dan lain-lain. Tapi saya sentiasa pegang teguh kepada pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya bagi dua contoh teladan yang baik yang wajar kita ikut. Pertama, E10 PBT Kulim Industrial Fast Lane. Mengapa MITI berjaya laksanakan? Kerana dia model E10 yang telah pun terbukti boleh dilakukan. Contoh teladan yang baik kedua, Majlis Perbandaran Kulai. Kulai dilaksanakan Industrial Green Lane. Oleh kerana itu, saya ada jumpa dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan juga Exco PBT Johor. Saya difahamkan 70% pelaburan asing berteknologi tinggi ini dari yang masuk Johor semua bertumpu di kawasan Kulai. Itu bukti bila PBT cekap bersih amanah, maka pelabur pun suka, dia akan pilih tempat itu. Bila pelabur baru masuk, kilang buka, peluang pekerjaan ada, hasil PBT pun meningkat berlipat ganda. Itu jelas, logiknya senang. Oleh kerana itu, Hala Tuju Kementerian amat jelas sekali. Mulai 1 hari bulan Januari 2025, saya harap semua PBT akan belajar model Fast Lane, E10, Ulai, boleh dibelajar sesama sendiri bagaimana kita nak percepatkan. Saya bagi contoh dekat Johor. Dulu kelulusan perlu 17 dokumen. Sekarang tak payah, 5 dokumen lulus.
jalan. Bila pelabuhan masuk, kilang buka, yang akan menerima nikmat adalah warga penduduk. Dan Majlis Bandaraya sudah tentu akan menjadi pengutip cukai paling besar. Itu adalah satu teladan baik yang kita boleh gunakan. Maka KPKT telah memperkenalkan beberapa inisiatif dilaksanakan di bawah sistem OSC 3.0 Plus, termasuk Industrial Green Lane, Prerequisite dan Self-Regulation. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk mempercepatkan proses kelulusan. Plan kemajuan dengan perkelasan khas dapat memendekkan tempoh kelulusan. Satu lagi contoh saya bagi, lesen. Ini dasar kita jelas. Lesen tidak berisiko tinggi, perlu lulus dalam masa 24 jam. Pagi mohon, petang lulus. Lesen berisiko tinggi, macam bilik pembedahan mayat, kalau okey ke, night club ke, itu juga perlu dipercepatkan. Dalam tempoh dulu 32 hari, jika tidak silap saya sekarang 14 hari. Lesen cepat, hasil meningkat. Jika dia mematuhi dan semua keputusan, wajib kita berikan jawapan. Sama ada lulus, tolak, tangguh dalam tempoh 14 hari. Paling lama. Kita tak boleh minta orang mohon tunggu 3 bulan, tak ada keputusan. Pegawai cuti itu pergi umrah bukan alasan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalil. Jika pegawai pergi umrah, pegawai lain akan buat keputusan. Tak boleh kata, oh pegawai tak ada, kita tunggu dia balik. Jika dia pergi haji, 1 bulan baru balik, maka file duduk atas meja. Saya rasa perkara itu boleh dielakkan dengan pengurusan yang cekap. Oleh kerana itu, tahun depan kita kena fokus. Mengapa? Negara-negara jiran kita sedang bekerja. We went to everywhere. Vietnam sudah mendahului kita. Indonesia sudah mendahului kita. Singapura tak payah cakap, dah lebih berapa kali mendahului kita. Oleh kerana itu penting PBT bila terima permohonan kena singkatkan, percepatkan dengan seberapa cepat yang boleh. Itu kita harap ada keseragaman juga proses di semua PBT, supaya dia ini memang kita dapat menjadi investors. We are not only people's friendly. Let us make it very clear. We are also business friendly and investor friendly. We are here to facilitate. We are here not to frustrate. Itu penting. Itu penting. Oleh kerana itu saya menaruh harapan yang tinggi dan saya yakin puan-puan yang alim, budiman dan beriman ini akan mampu melakukan perubahan selaras dengan bajet 2025, membuka ekonomi, menjana perubahan, mensejahterakan rakyat. Terima kasih. Tentang inisiatif ekonomi kitaran, ekonomi kitaran memang kita Jemaah Menteri dah berikan amanah kepada KPKT untuk tubuhkan Majlis Ekonomi Kitaran Negara, National Circular Economy Council, NCEC. Mesyuarat kita buat, blueprint pun dah siap dan lancar. Simposium Kebangsaan Ekonomi Kitaran kita buat. Baru-baru ini kita tanda tangan MOU dengan semua major retailers, termasuk 99 Speed Mart, 7-Eleven, MyNews.com, Lotus, 8,000 kedai ambil bahagian to ban the single-use plastic bag dalam negara ini. Setahun kita boleh jimat 200 juta single-use plastic bag. Okay, I want to make it very clear, I am not anti-plastic. We are all for plastic. Plastic is one of the greatest inventions of mankind. However, we are against single-use plastic, especially single-use plastic bag. Itu teladan yang baik. Kita kena merakamkan penghargaan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Majlis Bandaraya Pulau Pinang adalah antara Datuk Rajendran, adalah antara peneraju yang pertama. Oleh kerana usaha itu, berbagai usaha dilakukan. Majlis Bandaraya Pulau Pinang telah dinobatkan pemenang Shanghai Award oleh bangsa-bangsa bersatu tahun 2024 di Shanghai.
Hanya 5 PPT dipilih seluruh dunia. Kita menang menerusi Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Syabas dan tahniah. Dan oleh kerana kemenangan tersebut, oleh kerana usaha-usaha kejayaan, kita lihat Majlis Bandaraya Pulau Pinang berjaya dapat peruntukan $10 million dari UN Habitat. Jika Pulau Pinang boleh, mengapa Kelantan tak boleh? Mengapa Terengganu tak boleh? Mengapa Petaling Jaya tak boleh? Saya yakin semua boleh. Malaysia memang boleh. Teladan yang baik kita jadikan contoh. Saya yakin jika Pulau Pinang boleh, pergi belajar daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang. How they do it, let's do it together. Because we are stronger together. Maka pelbagai inisiatif telah pun kita lakukan. Dan kita cuma sekarang pelaksanaan blueprint ekonomi kitaran. So we are taking it one step at a time. Saya tak mahu lakukan terlalu drastik kerana nanti ada pula pelbagai reaksi. But one step at a time, slowly but surely, we are working towards circular economy. Saya perlukan kerjasama semua pihak. Saya harap, saya dengar Negeri Sembilan sudah ban single use plastik. Pulau Pinang pun dah, jika tidak silap saya. Selangor, Datuk Heng Sri Lim ada sini. Besok Isnin, tolong ikut contoh yang baik. Ini negeri maju. Negeri maju wajib menjadi contoh yang baik. Alright. Dipersilakan. Soalan terakhir lah daripada saya sebenarnya. Kalau ikut banyak lagi tu, tapi mana ke masa kita tadi. Okey, yang bahagia Datuk Wira, semasa penyampaian amanah sulung oleh Yang Bahagia Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara yang bertemakan reformasi perkhidmatan awam. Beliau meluahkan rasa kecewa lah kerana mendapati bahawa majoriti PBT gagal melaksanakan arahan perkeliling perkhidmatan sumber manusia ataupun MyPPSM ceraian 1.1.21 berkaitan penubuhan unit integriti, struktur dan kejawatan. Apakah pandangan yang bahagia Datuk Wira berhubung dengan penubuhan unit integriti di setiap PBT? Okay, terima kasih lagi sekali Tuan Nazli, moderator, dan juga berkenaan dengan isu atau perkara yang diutarakan berkenaan dengan pematuhan kepada perkeliling perkhidmatan sumber manusia bagi penubuhan unit integriti di semua sektor awam. Yang ini susulan daripada pembentangan yang dibuat oleh SPRM, kunjungan hormat kepada Wajib Menteri dan juga Pengusaha Tertinggi. Mohon SPM mohon untuk bentangkan perkara tersebut dari segi pelaksanaan di semua PBT. Jadi kita bila SPM minta untuk dibentangkan, pada saya satu langkah yang baik untuk kita melihat kepada maklumat yang ada. Jadi pembentangan telah dibuat. Kita dapati bahawa pematuhan kepada perkara tersebut masih agak longgar. Dan dimohon oleh SPM untuk membentangkan perkara tersebut di dalam MNKT. Dan sebagai nota maklumat telah pun dibentangkan juga. Dan hasil pembentangan telah dikongsi bersama dengan semua negeri. Jadi saya yakin bahawa di peringkat negeri telah pun disampaikan di peringkat PBT dan sebagainya. Antara saya tak sebut sini antara negeri yang patuh, ada negeri yang tak patuh. Saya ada statistik di sini, tapi saya yakin peringkat negeri telah ada. Cuma mungkin saya boleh ulas sedikit antara perkara yang pematuhan itu tidak dipatuhi. Pertamanya berkenaan dengan isu penubuhan dan struktur unit integriti. Bermakna masih ada di peringkat PBT yang tidak menubuhkan unit-unit integriti ini ataupun unit UI lah kalau kita sebut secara ringkasnya. Dan ratusan ini yang paling tinggi, yang agak tinggi tentang penubuhan, yang mana ada PBT yang masih tidak menubuhkan, yang bermakna tidak mematuhi pada perkeliling tersebut. Dan yang kedua ni isu pelaksanaan fungsi trust. Ada juga unit-unit integriti ditubuhkan tetapi tidak melaksanakan unit ataupun tidak melaksanakan fungsi trust kepada pemantauan bagi hal-hal yang melibatkan integriti, tetapi dia melaksanakan fungsi lain. Mungkin melaksanakan fungsi komunikasi korporat umpamanya. Dan satu lagi isu mengemukakan pelaporan. Mana kata bila tak ada mungkin unit yang khusus, maka pelaporan itu tidak dapat dibuat dan kita tidak dapat melihat pada isu-isu yang ada. Jadi saya ambil langkah dan juga pendekatan apabila kita bertemu di sini, inilah ruang yang sebaik mungkin. Jadi kita dapatlah mengambil pendekatan supaya kita menubuhkan unit tersebut. Kerana apa? Kerana prevention better than cure pada saya.
Sebab apabila telah berlaku perkara yang melibatkan kepada hal-hal integriti dan reflect kepada kita tu amat besar, dan apabila kita nak menangani, kita dah sampai satu peringkat yang agak sukar. Tapi jika kita ada satu unit badan yang memantau melihat, jadi kita boleh ambil langkah-langkah awalan, pencegahan dan sebagainya. Saya ambil contoh masa saya masuk KPKT pada hujung 2021. Bila saya masuk, saya rasa dalam seminggu saya lepas diri Yang Hormat Menteri, terus saya kena panggil untuk PAC, Public Account Committee. Jadi PAC ni tuan-tuan, kalau kita nak pergi, Datuk-datuk, kita nak pergi, kita malam tu dah tiga malam tak boleh tidur lah. Saya rasa seminggu lah kot tak boleh tidur. Dah panggil pegawai brief lagi. Jadi kita nak pergi menghadap ni PAC di tingkat parlimen. Dan saya pula masa tu baru masuk seminggu, fungsi teras pun kita masih duk study dan sebagainya. Jadi kita nak mendalami tentang isu-isu yang PAC ni begitu detail. Jadi saya dah rasa gentar, ketak lutut semua dah ada. Jadi ketak lutut nah, babi. Jadi nak tak nak sebagai tanggungjawab pada KSU, saya kena pergi menghadap juga. Jadi bermakna kalau kita dapat ambil langkah awalan, dia mungkin tak sampai ke peringkat itu. Kerana susulan daripada PAC itu dia boleh melibatkan kepada SPM dan sebagainya. Jadi saya menyeru di peringkat ini supaya kita mengambillah langkah-langkah. Kadang-kadang kita faham di bawah peringkat majlis daerah umpamanya. Jadi dari segi kekangan kepada pejawatan. Jadi tidak semestinya kita mewujudkan secara pejawatan per se. Mungkin kita boleh wujudkan fungsi di bawah unit-unit tertentu. Contohnya lah, kata di bawah unit pentadbiran, kita adakan fungsi tentang UI ni letak di bawah unit pentadbiran tersebut, supaya ada pihak, ada pegawai yang untuk melihat hal-hal yang melibatkan integriti. Dan jika perkara ini dapat dilaksanakan dan kita dapat mengawal isu-isu keterisan, integriti dan sebagainya, ini membawa kepada PBT nanti bukan sahaja mencerminkan kepada integriti dan sebagainya, tetapi dapat meningkatkan kepada hasil pelaksanaan dan sebagainya. Ini yang kita bawa. Dan hasrat SPM ini, dia ingin membantu pada PBT untuk memberi talimat briefing dan sebagainya. Jadi KPKT boleh menjadi orang tengah habis. Kita boleh menjadi jabatan kepada antara PBT dan juga SPM dalam kita nak hasrat melaksanakan bagi mematuhi killing yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bersedia di peringkat KPKT bagi membantu perkara ini. Yang saya sebutkan tadi, hasrat asasnya kita perlu ada satu unit yang khusus untuk melihat perkara supaya kita dapat ambil langkah pencegahan awal, prevention yang awal. Ini adalah asas pegangannya lah. Ingat itu je Tuan Nazri. Sebab Tuan Nazri kata tadi masa dah terhad. boleh minta izin untuk tokoh tambah sedikit. Ya, boleh. Terima kasih kepada Datuk Wira KSU atas penerangan yang juga pengalaman silam waktu itu memang. Untuk makluman semua, di mana Jemaah Menteri telah luluskan National Anti-Corruption Strategy baru-baru ini. Semua pihak berkuasa tempatan adalah diwajibkan untuk mengadaptasikan this National Agency, the National Anti-Corruption Strategy. Ini adalah mengapa penting. Jika kita imbas kembali sewaktu skandal mega 1MDB, kedudukan negara kita tercorok ke bawah, jatuh menjunam ke tangga 61 di CPI, Corruption Perception Index di seluruh dunia. Okey, dengan usaha kita sekarang daripada 61, kedudukan negara sudah melonjak menduduki tempat 53. Okay. Tetapi di bawah kerangka ekonomi badani adalah penting Malaysia menduduki the top 25. Kita memang berjiwa besar, berkobar-kobar untuk meningkatkan CPI index kita menjadi antara terbaik di dunia. Mengapa CPI itu penting? CPI itu penting kerana bila institusi kewangan dunia sebelum mereka membuat keputusan mana negara mereka nak berlabuh, kedutaan asing sebelum mereka berikan nasihat kepada syarikat-syarikat mereka mana sebuah negara nak pergi untuk berhijrah, untuk pastikan mereka berlabuh, dia akan merujuk kepada CPI index. Corruption Perception Index, jika teruk, maka pelabur tak akan masuk. Ekonomi kita akan merudum. Oleh kerana itu, bila kita berada di tingkat semakin meningkat, maka dia akan merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara kita.
Maka selaras dengan usaha National Anti-Corruption Strategy, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun membuat reformasi tahun ini, iaitu transformasi penilaian pencapaian tentang sistem penerapan bintang pihak berkuasa tempatan. Betul boleh saya umumkan, di mana tahun ini telah dilaksanakan ke atas semua PBT. Transformasi penilaian tersebut antara merujuk kepada kajian tahap rasuah perkhidmatan awam oleh SPRM tahun ini. Dia akan turut ambil kira dalam penilaian penerapan bintang kali ini. Kajian SPRM ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pelakuan rasuah perkhidmatan awam di PBT Malaysia berdasarkan komponen-komponen yang telah ditetapkan oleh pihak SPRM. Sehubungan itu, maka PBT yang layak menerima anugerah penerapan bintang PBT terbaik yang bakal akan diumumkan selepas forum ini telah dinilaikan secara adil. Dulu dia tak ada indeks anti rasuah. Ini dah ada. Maka pertama, saya ada dua berita. Satu berita mendukacitakan, satu berita menggembirakan. Mana satu tuan-tuan dan puan-puan mau dengar dulu? Untuk makluman semua, kawan-kawan media tak ada? Media memang tak ada? Alright, media tak ada? Okey. Selepas kita masukkan, mengambil nasihat daripada SPRM, penerapan bintang PBT terbaik tahun ini, ada 12 majlis perbandaran daerah dan juga bandaraya telah diturunkan penerapan. Dulu 5 bintang, sekarang 4 bintang. Dulu 4 bintang, sekarang 3 bintang. Ini kita berlaku adil berdasarkan kepada nasihat daripada SPI. Tapi berita yang menggembirakan, bagi mereka yang menang anugerah penerapan bintang PBT terbaik, maka dengan penuh tawaduk dan rendah hati, saya ingin bawa berita yang baik. Mereka yang menang tahun ini ada 3 kategori: Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah. Dia ada tempat pertama, kedua, ketiga. Majlis Bandaraya pertama, kedua, ketiga, dan Perbandaran pun ada pertama, kedua, ketiga, dan juga Majlis Daerah. Maka mereka yang PBT yang menduduki tempat pertama akan menerima ganjaran peruntukan tambahan RM1 juta. Yang kedua, RM500,000. Yang ketiga, RM300,000. Majlis daerah pun sama, majlis perbandaran pun sama. Maka bayangkan nanti akan diumumkan, majlis daerah yang terbaik akan terima wang ganjaran RM1 juta. Perbandaran sama, bandaraya pun sama. Ini sebagai pengiktirafan kepada pengisytiharan jihad terhadap rasuah. Kita semua faham, jika negara bersih, rakyat sejahtera. Kita yakin, saya memang yakin, datuk-datuk bandar, YDP yang duduk di sini banyak, ramai pegawai-pegawai yang amat berintegriti. Mereka merupakan contoh yang baik. Juga ramai juga duduk atas ni. Kita wajar menjadi teladan yang baik. Tapi yang kena turun taraf, jangan kecil hati. Tahun depan masih ada peluang. Kita akan berdasarkan kepada kriteria yang baru. Kita harap tahun depan lebih ramai PBT akan dinaikkan bintangnya. We take it sebagai iktibar, tapi ini bukan kiamat, besok masih ada. Kita akan pastikan yang baik, kita terus berikan penghormatan dan pengiktirafan. Itu saja yang boleh saya kongsi. Terima kasih YB. Sebenarnya saya dah dapat queue banyak kali tadi. Ada soalan? Masa kita tadi, so mungkin kita boleh Boleh buka soalan sedikit. Mohon semua para hadirin yang ingin mengajukan soalan untuk memperkenalkan diri, dan juga kalau boleh kita terus tujukan soalan kepada siapa. Terus tuju? Ya. Cuma sebut nama, dari PBT mana, dan soalan. Hari ini mengambil pengajaran daripada pengalaman lepas.
banyak soalan berkisar kepada penjawatan dan lain-lain. Oleh kerana itu, pada pagi ini kami telah jemput JPA datang sendiri untuk jawab. So, kita ada counter JPA di luar. So, tak cukup penjawatan ke apa, JPA ada di sini untuk membantu. Sila. Baik, terima kasih. Terima kasih YB, kepimpinan usaha yang ada pada hari ini. Sebelum pertamanya nama saya Haji Abdul Latif daripada Majlis Daerah Tampin, salah satu majlis daerah di dalam kategori P40, kerana kami masih lagi menerima allowance RM800 sebulan walaupun minimum wage telah naik ke RM1,500. But that's not the question. That's just just for you to ponder lah, you know. Bukan nak minta lebih, kalau ada, alhamdulillah. Baik. Before that, saya ingin mengucapkan Deepawali Multical kepada sahabat-sahabat di majlis yang menyambut Deepawali pada tahun ini, pada minggu depan, insyaAllah. Believe it or not, YB dan APSU, to a certain extent masih lagi ada resistance towards administration reform yang cuba dibawa oleh sahabat-sahabat kita di dalam majlis, terutama ahli-ahli majlis madani. We wanted to do changes to reforms mana yang PMX nak selari dengan usaha PMX untuk memastikan tata kelola yang baik, memerangi keterisan dan rasuah. Baik, soalan saya ada dua. Pertamanya, adakah cadangan kementerian untuk menubuh satu komiti di mana Parlimen ada Public Accounts Committee untuk menubuh di peringkat zoning ataupun negeri-negeri untuk mengenal pasti kepelbagaian, untuk mengenal pasti di peringkat zoning untuk duduk check and balance against expenditure and to correct the wrongs dalam PBT. Ini adalah satu cadangan, depends on whether it is good or not, it's up to you. Tetapi saya rasa dan saya rasa terbaiknya ada satu Public Accounts Committee diadakan di peringkat negeri, BBT untuk menambah baik ataupun to correct the wrong saya sikit earlier. Soalan yang kedua adalah oleh kerana permasalahan yang dihadapi oleh ahli majlis berbeza antara BBT walaupun dalam BBT negeri sendiri apatah lagi di antara negeri, adakah tidak cadangan dari kementerian untuk satu jawatan kuasa ditubuhkan, Central Working Committee maybe ataupun a Working Committee untuk mengenal pasti kepelbagaian permasalahan yang dihadapi oleh ahli majlis untuk menambah baik tata urus dan tata kelola, termasuk jika ada dikompaundkan semua permasalahan yang kami hadapi di peringkat-peringkat negeri untuk dijadikan satu standard ataupun ditambah baik, termasuk jika perlu menubah atau menambah baik atas 171 itu. Dan terima kasih. Terima kasih kepada soalan itu. Saya boleh jawab. Pertama, tentang PAC, Public Account Committee. Untuk makluman, semua Dewan Undangan Negeri di bawah perintah tetap Dewan Undangan Negeri masing-masing memang sudah ada PAC. Di Parlimen ada PAC sendiri, peringkat negeri pun ada PAC juga. Itu memang sudah ada. Cuma untuk peringkat PBT, seperti yang diterangkan oleh Datuk Wira KSU tadi, sebab itu kita minta PBT semua ikut saranan SPRM, tubuhkan unit integriti masing-masing sebagai check and balances dekat peringkat akar umbi. So, jika sekarang setakat hari ini 51 PBT sudah menerima pakai menubuhkan unit integrity PBT, maka hari ini selepas convention ini YDB semua bolehlah cari ikhtiar untuk tubuhkan unit integrity sebagai check and balances supaya feasibility studies, return of investment, CBA analysis semua boleh dilakukan dari semasa kita buat perolehan. Kita memang harapkan ini adalah it take a whole nation approach. Kerjasama semua pihak adalah sangat penting sekali. Tentang soalan kedua, bagi saya lebih penting adalah PBT kena lebih responsif kepada aduan orang awam. Sebab itu saya harap semua PBT kena ada sistem e-aduan yang dipantau 24 jam. Khususnya bila jalan berlubang, lampu tidak terang, tandas sudah sangat kotor. Aduan masuk, dia memang ada pihak yang memantau. Oleh kerana itu, setiap PBT
dia kena ada sistem e-aduan. Orang boleh buat, orang ramai boleh buat aduan menerusi hotline ataupun WhatsApp masing-masing. Dan itu kena responsif. Yang paling ramai cemohan ataupun teguran yang diterima di peringkat JKT adalah PBT, ada hotline. Line memang hot, tapi tak ada respon. Jika telefon, anda, nombor yang anda telefon sudah tak ada dalam perkhidmatan. Ataupun if you want English, turn 1, bahasa turn 2, bahasa Tamil turn 3, bahasa Cina turn 4. Tapi tak ada orang jawab. Itu kebanyakannya paling ramai yang banyak feedback yang kita terima. So when we have this e-aduan ataupun hotline, kena pastikan it is an effective and responsive one. Okay? Mungkin saya beri tambah sikit lagi kalau dibenarkan. Majlis, setiap PBT ada majlis tersendiri yang mana ada pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder di dalam majlis berkenaan. Jadi pelbagai isu, saya yakin di dalam majlis itu telah dibincangkan pelbagai isu, dan tindakan-tindakan itu diambil melalui saluran-saluran yang ada di peringkat PBT ataupun peringkat state. Tapi saya yakin ada perkara yang mungkin melibatkan peringkat federal. Jadi isu-isu ini boleh dikutip. Dan di peringkat JKT, saya difahamkan memang ada satu platform yang KP akan ada perjumpaan ikut zone, ikut by zoning KP ikut by zoning, dan kita boleh gunakan platform berkenaan untuk membawa isu-isu yang melibatkan di peringkat PBT, state dan juga peringkat federal untuk dibawa. Yang saya sebut tadi, di peringkat PBT dan state dah ada majlis dan bincang saluran tindakan boleh diambil. Tapi jika ada isu-isu yang melibatkan kepada isu-isu yang peringkat federal, jadi boleh dibawa ke peringkat yang saya sebutkan tadi, mungkin platform yang KP ada turun by zone, selain daripada dikemukakan kepada KPKT lah. Dan kita pun YB Menteri pun sentiasa menjawab soalan-soalan di Parlimen yang saya rasa more than 50% yang melibatkan kita jawab isu-isu yang melibatkan PBT. Itu antara perkara yang kita kutip juga jawapan-jawapan maklumat-maklumat melalui PBT berkenaan untuk kita bawa di peringkat Parlimen bagi kita menyelesai isu-isu yang berbangkit. Sebab apa? Dari sudut kita nak menubuhkan jawatan kuasa yang banyak ni, saya risau sikit sebab kita banyak sangat nanti jawatan kuasa dan kita tak bertumpu. Lebih baik kita menggunakan platform jawatan kuasa yang ada, task force yang ada untuk kita elaborate perkara yang perlu kita bawa di peringkat selanjutnya lah. Itu tambahan. Saya memang sangat tokong seranan daripada Datuk Wira KSU. Saya nak kongsi sedikit pengalaman. Waktu mesyuarat Jemaah Menteri pertama Kerajaan Madani, kita telah pun diberikan taklimat dan maklumat. Tahukah anda di mana Yang Amat Berhormat PMX menjadi pengerusi kepada 47 jawatan kuasa kabinet. Jika satu jawatan kuasa 1 bulan 1 kali mesyuarat, 1 bulan pun 30 hari aja. Tapi jawatan kuasa 47, dia seorang pengurusi. Sebab itu kita buat reformasi. Pastikan yang bertindih, yang tidak perlu, yang tidak relevan kita tutup. Bukan setiap kali ada masalah kita tubuh jawatan kuasa. Ada masalah, tubuh lagi jawatan kuasa. Lalu lepas tu masalah tak selesai juga. End of the day, it's all becoming red tape. Create more karena birokrasi. So kita kena berani think out of the box. Okay? Ada lagi soalan? Sila. Satu lagi Pak. Salam Adani Perpaduan. Nama saya Lim Sun Hai. Saya dari MBIP. Sini saya nak ucapkan tahniah sabas kepada KPKT lah. Sebab kita ada dalam satu landasan yang baik seperti single plastik, tandas yang berstatus BNW. Ya. Tapi saya nak lontarkan beberapa isu lah dekat tempatan saya. Seperti iaitu kereta terbiar. Kereta yang memang makin serius tersadar dekat taman-taman perumahan. Jadi jika kita nak lupuskan kereta terbiar ya, jika peraman sekarang peraman dia kena ambil 9 bulan. Jadi saya rasa ada banyak, bukan semua PBT yang berkemampuan untuk dapat tanah atau sewa tapak untuk jadi depo.
Jadi saya harap KPKT boleh berusaha membantu PBT untuk mungkin buat pindah atas 133 ya, untuk memendekkan untuk kami PBT menembuskan kereta terbiar. Sebab ini dah jadi satu isu yang memang hangat dekat semua PBT. Yang kedua, saya dapati dekat PBT ya, ada banyak tanah-tanah kosong yang dimiliki oleh persekutuan ya. Itu dah terpenggalai, tak membangunkan. Jadi apa isunya? Dalam seperti hasil dalam komiti, dia akan jadi satu isu apa tahu? Mongek dia. Kedua, binatang bisa yang jadi kacau gangguan yang akan menjejakkan ketetapan penduduk-penduduk. Saya harap tanah-tanah yang terbiar itu, saya harap KPKT boleh MOU dengan kementerian lain ya, untuk membagikan kami atau kita mengusahakan menjadikan satu tanah rapang awang ya untuk public city. Terima kasih. Terima kasih. Okay, soalan pertama, KP Dato' Fazli menawarkan diri untuk jawab. Okey, kereta terbiar. Okey, terima kasih yang menjawab tadi MBIP. Untuk Bukan wakil apa MBIP. tu? Terhadap MBIP. Okey. Untuk isu kenderaan terbiar, saya kena yang ini lah. Ada tanah mungkin Datuk. Yalah, kalau berbeza ya. Yang kereta terbiar ni saya rasa kita pun dah ada bengkel bersama dengan JKT dan MOT dan pihak KPJ dan juga beberapa PBT lah yang terpilih. Dan kita buat tu pun, kita pun dibuat bengkel ini di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri lah pun. Dan kita dah ada dah, kita dah buat dah resolusi ni. Kita sedang sediakan kertas Majlis Surat Jemaah Menteri dan sedang dipalusilah untuk kita angkat ke Kabinet, yang mana nanti mungkin melalui Yang Berhormat Menteri yang akan dibentang nanti tak lama lagi. Sebenarnya kita kolaborasi untuk perusahaan kenderaan terbiar ni ada PBT yang menggunakan tiga je kan, tapi perkara ni dapat pandangan yang agak ini daripada pihak KPJ, kerana bila you propose kenderaan tanpa melalui registration di BJ itu dia jadi tak selaras. So inilah kita buat kolaborasi dengan JPJ untuk PBT akan dapat kemudahan untuk cek sistem pendaftaran kenderaan tu dengan kenderaan yang terlibat penipuan. Yang keduanya kita kena buat kertas kepada kertas pendakwaan lah untuk dapat keputusan mahkamah dulu, supaya sebelum you hosted kenderaan terbiar kita nak pastikan PBT ada protection ya, pegawai-pegawai ada protection daripada you nak alih tu ialah aset, mungkin aset somebody, aset persorangan. Jadi kalau you tersalah mesti tanpa ada apa-apa perintah mahkamah yang protect pegawai-pegawai ini, jadi mungkin besok boleh disaman. Padahal kenderaan itu sebenarnya kenderaan besar dia. Jadi ini dua perkara yang kita nak bawa untuk dia dapat Jemaah Menteri dan kemudiannya dibawa dalam Majlis Negara Kesempatan, dan kita akan bawa perkara ini untuk diterima pakai oleh semua ya persempatan dan juga diterima pakai oleh negeri-negeri ya, supaya dah boleh dilaksanakan oleh di peringkat PBT masing-masing. So mungkin dah ada motion ini, kita tunggu jelas sikit lagi. Saya harapkan kita dapat selesaikan perkara ini jelas untuk insyaAllah. Mungkin saya boleh lihat isu yang tanah terbiar tadi. Tanah terbiar ni mungkin kita kena tengok status tanah lah. Tapi saya sentuhkan tanah yang di bawah tanah PTP. So, tanah-tanah PTP ni memang di bawah kawalan JKPTG. JKPTG tak ada sini, tapi berdasarkan kepada jawatan kuasa meeting yang dihadiri oleh tingkat kementerian, dan saya pun menghadiri juga mesyuarat di peringkat jawatan kuasa tanah dan sebagainya. So, tanah-tanah PTP ni yang berada di pelbagai negeri, di pelbagai tempat, malah di peringkat PBT. Tanah-tanah ini selalunya dia memang ada agensi pengguna dia, kementerian-kementerian masing-masing lah. Ada Kementerian Pertanian, ada kementerian-kementerian yang memang besar, tanah-tanah dia yang dijadikan macam land bank pada kementerian berkenaan. KPKT pun ada. Jadi tanah-tanah ini pada peringkat awal dahulu, agensi pengguna memang akan agak sukar untuk melepaskan kepada kementerian lain bagi tujuan penggunaan. Tapi dah ada satu keputusan yang mana tanah-tanah di bawah agensi pengguna yang tidak digunakan, yang melebihi 5 tahun, JKPTG boleh ambil balik, ataupun kementerian lain, agensi lain boleh memohon untuk menggunakan bagi tujuan penggunaan yang segera.
Ini telah ada keputusan di peringkat jawatankuasa yang difungsikan oleh Tansi KSN sini. Dan hari Senin ni pun akan ada satu mesyuarat yang akan melihat pada tanah-tanah yang diklasifikasikan mungkin boleh kata terbiar tadilah. Dan kita turut melihat pada tanah-tanah serahan pemaju. Ini Plan Malaysia dah ada senarai dia, tanah-tanah serahan pemaju yang kita kolek setakat ni, dan hala tuju ini perlu dilihat dari segi pelaksanaan. Kerana JKPTG ni bila tanah-tanah itu tidak digunakan, kita perlu selenggara, kita perlu memantau selenggara dan sebagainya, dan kadang-kadang ada penterubahan dan sebagainya. Keputusan itu dah ada. Jadi saya mungkin boleh sarankan lebih, kalau dalam peringkat kadang-kadang ada setengah jenis pengguna ni tak tahu pun tanah dia ada di tempat-tempat yang berkenaan, kerana tak tahu. Jadi kalaulah kata ada di peringkat PBT ataupun state yang mengenal pasti tanah-tanah terbiar ini, mungkin kita boleh merujuk kepada JKPTG lah bagi tujuan kalau ada permohonan untuk penggunaan, ataupun kadang ada agensi lain untuk dilaksanakan penggunaan yang segera. Jadi kita boleh bawa perkara tu di peringkat jawatankuasa yang difungsikan oleh Tan Sri KSN dan diurusikan oleh JKPTG, dan kita mohon untuk penggunaan tanah-tanah terbiar tersebut. Dan sepatutnya agensi pengguna dia kena selenggara, dia kena pantau tanah-tanah tersebut. Tanah-tanah kerajaan ni patut dipagar dan sebagainya dan dipenjaga. Itu saya boleh bagi maklumat asas begitulah, kerana tanah-tanah kerajaan ni penjaga dia adalah JKPTG, tanah PTP lah. Baik, YB boleh kita terima last question. Satu lagi. Okey. Ada Boleh? Ya, sila kita bagi wanita. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bapak Menteri dan tuan-tuan dan puan-puan. So saya Asmita daripada Majlis Penerangan Muslim. Saya cuma nak ada yang cadangan, dan saya juga nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak KPKT kerana pada tahun ni untuk tarikh itu adalah sedikit amount untuk kepada semua PBT yang dapat yang top 3 lah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua dia adalah kaitan yang unit integriti. Dengan unit integriti, yang mana unit integriti ni dia mempunyai beberapa tol yang kita kena patuhi lah. Jadi kalau kata pihak KPKT nak semua PBT mewujudkan unit integriti, so dia bergantung kepada PBT. Kalau mungkin bandaraya ataupun perbandaran mungkin tak ada isu, sebab kita mungkin ada peruntukan lah untuk kita wujudkan unit integriti. Tetapi macam mana kita nak laksanakan sekiranya pegawai yang khusus tu tak ada. Sekarang ni contoh di Majlis Penerangan Muslim kita ada unit integriti, tetapi pegawai yang in charge tu adalah pegawai undang yang ada sijil yang diiktiraf oleh SPRM. Jadi bila dia nak menjalankan fungsi, dia perlu juga menjalankan kerja-kerja hakiki. Jadi kita nak minta supaya bila KPKT nak supaya semua PBT melaksanakan untuk mewujudkan unit integriti ini, perlu melihat keseluruhan bagi setiap PBT bergantung daerah, bandaran dan juga bandaraya. Itu saja yang wabil hormat. Terima kasih. Terima kasih kepada jawab soalan yang baik ni. Okay, pertama saya jawab sebelum parlimen saya. First, I fully understand. One size doesn't fit all. Faham? Kita memang tahu bandar ada kesenjangan bandaraya dan juga majlis daerah. Memang. Tapi dia tidak menghalang kita untuk memulakan. Okay? Just like the great philosophers, Lao Tzu always say, great 1,000 miles journey begin with a single step. Okay? Itu langkah pertama penting. Okay? Dia tubuhkan dulu. Lepas tu jika penjawatan tak cukup, mohonlah kepada JPA ataupun buat kertas kerja kepada KPKT bagi tengok bagaimana kita boleh bantu. Itu semua boleh bisa diaturkan. Tapi dia tidak menghalang kita daripada untuk mula usaha yang murni. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, memang di era globalisasi ini, bagi mereka yang pernah kerja dekat sektor swasta, multitasking is the keyword now. Tidak ada lagi lah jawatan ni seorang tu kerja untuk satu. No way. Datang tengok pejabat saya, pejabat menteri, pegawai semua wajib multitasking. Okay? Bukan buat satu kerja, kena buat berbagai kerja. Dia tugas hakiki ada juga tugas sampingan. So, itu kesemua juga bergantung kepada inisiatif kita sendiri. Sama ada kita ada political will, ada kemahuan iktizam
ataupun saya pakai the Islamic word, sama ada kita akan terus beristiqamah untuk pastikan kita berjaya sampai pegang arang sampai jadi genggam bara. Dan beri apa? Saya serah kepada Saya tambah sikit poin-poin tu yang Mak Menteri dah sebut. Dia bukan KPKT nak. Sebenarnya dia ada keliling. Perkelilingan saya sebutkan tadi masa awal dia sebut yang perkeliling perkhidmatan sumber manusia. Yang ini dipantau oleh SPRM. Jadi ada perkeliling, bila ada perkeliling kita terikat. Dan KPKT ni dia nak memudah cara. Kita nak membantu bagaimana kita nak melaksanakan. Kita nak bantu PBT ni. Jadi bukanlah kata PBT yang kalau Indonesia ada. Dan sebab kita terikat perkeliling tadi. Dan saya sebutkan juga tadi, kita tak semestinya wujudkan unit secara khusus. Ini memang kita bincang dengan SPRM. Masa SPRM datang bentangkan perkara ini kepada KPKT. Dan kata tak semestinya kita wujudkan sebab kita bangkitkan. Semasa kita sebut, ada PBT tidak ada keupayaan. Kerana staf memang tidak ramai dan sebagainya. Terutama kalau kita lihat di majlis-majlis daerah. Dan bila kita bangkitkan perkara tersebut dan kita bincang dan disetujui di peringkat SPM, bermaksudnya di segi fungsi. Fungsi itu boleh diletakkan di mana-mana unit yang bersesuaian. Contoh saya bagi tadi, katalah kita tengok unit yang ada kekuatan sikit di bawah PBT kita, kata unit pentadbiran. Letaklah fungsi itu sikit, fungsi untuk integriti di bawah unit pentadbiran. Sebagai contoh lah, kan. Dan sama juga di Kementerian Menteri, kita juga mendapat keputusan dan arahan daripada agensi pusat. Sebagai contoh saya ambil, katalah DB, kita laksanakan DB ni diserahkan kepada KPKT sejak tahun yang lepas. Dan yang terbaru, kita diserahkan untuk menjaga kampung India. Jadi dua perkara ni benda baru yang memang tak ada di KPKT. Saya sebagai KSU pun saya tak ada nak wujudkan unit khas, jadi saya kena cari. Fungsi ni boleh saya letak kat mana? Saya letak dekat bahagian yang kita kata ada perkaitan lah, related dengan subjek matter, saya letak. Tapi saya letak secara fungsian. Tapi saya tak wujudkan, saya mesti wujudkan satu unit khas. Lepas JPA, you kena bagi kat saya 5 orang pejawatan dan sebagainya. Jadi kita faham atas kekangan JPA, tapi saya letakkan ikut fungsi kepada unit-unit yang ada perkaitan lah. Itu kaedah. Itu saya sebut tu. Macam Wabi sebut tadi lah. Di mana ada jalan, di situ kemauan ada jalan. Jadi kita kena tengok metod perkanan untuk peringkat awal. Jadi nanti bila kita dah kukuh, dah perkasa dan sebagainya, mungkin masa itu kita kena bincang lah dengan JPA dan sebagainya untuk kukuhkan sekiranya perlu diwujudkan unit dan sebagainya. Terima kasih. Wabi, nampaknya masa memang mencuburi kita. Boleh, belakang lagi. Depan. Kita bagi. Terima kasih. Soalan terakhir kot. Okey, saya Badrul Amin bin Abdul Hamid daripada Majlis Madrasah Bamfran. Tahniah lah, Datuk Bandar Baru. Soalan saya, saya lebih tertarik dengan apa yang YBM bangkitkan tadi, Singapura jauh daripada kita. Okey, kita nak kepada smart city. Okey, permasalahan kita sini adalah saya ada MBSP kita ada tempat untuk menggunakan CCTV untuk mengurangkan permasalahan trafik. Kita gunakan AI dan kita gunakan low layer routes, simple dan mudah. Permasalahan adalah bila kita letakkan AI di kawasan strategik untuk menyelesaikan masalah kenderaan berat melalui kawasan jalan persekutuan, di mana kita dah wartakan jalan tersebut 5 tan ke atas tidak digunakan masuk waktu tertentu pada peak hours untuk mengurangkan impact trafik. Tetapi kawasan jalan persekutuan, jadi pihak polis perlu melaksanakan aktiviti PJ. Jadi bila kita nak dapat data menggunakan AI, if heavy vehicle masuk ke tersebut, kita pick up dia punya plate number, tetapi kita terpaksa manual masuk ke sistem PJ. Jadi di mana kita nak di smart? Okay, kedua, akta sendiri dalam persekutuan adalah di bawah persekutuan, yang mana kita tidak boleh ambil tindakan di bawah undang-undang, di bawah MPSP. Itu persoalan pertama. Itu juga kita menghadapi masalah di segi mengenal pasti tanah-tanah yang ada permasalahan di segi pelukar. Sebabkan tadi ada soalan dibangkitkan oleh soalan kedua, yang mana kita dah di MPSP kita dah 700 aduan. Kita memang ambil tindakan, tapi untuk dapatkan pemilik tanah kita perlukan dapat dari pejabat tanah, ataupun ada data PMPSP. Kalau data tak ada, kita tak nak. Tetapi untuk dapatkan data tersebut, kita perlu melalui proses dengan masa 7 ke 3 bulan. Itu data yang kita hadapi.
yang kita nak sekarang ni? Kemasan dapat diselesaikan laju. Bolehlah tidak kita dapat limited access ke pejabat tanah untuk dapatkan nama pemilik tanah. Kita tahu data boleh dimanipulasikan, tetapi ke mana kita kalau kita tak laksanakan tugas-tugas ini secara cepat? Jadi saya mohon Kementerian dan UIPM yang ada banyak cadangan dan juga idea yang baik, boleh dasar-dasar ini dikecilkan dan memberikan PPT dapat akses secara lebih mudah kepada inter-department. Jadi kita dapat buat lebih smart city. Smart city terhalang kerana sebab itu. Kita tahu Singapura laju. Moment people beat the traffic, dia dapat saman kemudian. Tapi kita tak boleh buat kerana kita ada halangan dapat akses ke JPJ. Kita boleh dapat nombor trafik, nombor vehicles, tapi kita have to access from JPJ secara manual. Dia baru hantar saman tersebut. Dan saman kita tu kalau kawasan persekutuan di bawah kajian besar. Kalau negeri baru PPT. Saya mohon akta ini dilihat kembali agar bolehkan kita dapat untuk menyelesaikan masalah di peringkat level PPT. Sekian. Okey, saya boleh jawab terus. Okey, pertama, memang inisiatif untuk jadikan smart city adalah aspirasi semua PPT. Untuk makluman semua, dua berita. Pertama, Belanjawan 2025 telah menyaksikan peruntukan untuk Bandar Pintar Smart City meningkat 24 kali ganda. Tahun ini diperuntukkan 600,000 saja. 624,000. Tahun depan kita akan saksikan pemberian program Bandar Pintar meningkatkan 15.1 juta ringgit. Ini pertama. Kedua, yang telah pun dia katakan usaha untukkan smart city. Kita lihat ada wakil DBKL lah. DBKL tahun ini, okay, syabas tahniah, di mana menurut pengumuman baru-baru ini, the World Smart City Index, KL dulu menduduki tangga 89. Tahun ini melonjak 16 tangga, menduduki 73. Walaupun masih kalah kepada Singapura yang menduduki tingkat tangga ke-5, KL is 73 smartest city in the world. Okay, but sekurang-kurangnya kita nampak ada kemajuan. Tentang soalan daripada Datuk Bandar Seberang Perai, Saudara Badru, memang saya lah sebab tu kata kita tidak boleh kerja silo lagi. Okay? Masalah ni boleh diselesaikan sebagai langkah permulaan. Bawa ke Majlis Tindakan Daerah. Kita ada mesyuarat Majlis Tindakan Daerah setiap bulan. Ada wakil semua di sana, jemput JPJ datang, jemput JKR datang, bincang. Dan pejabat tanah itu di bawah kerajaan negeri. Tanah dan juga PBT sepatutnya ada access seamless to data. Saya rasa itu tidak jadi halangan. Tidak ada akta yang melarang PBT access kepada data di pejabat tanah. Itu saya rasa bolehlah jumpa dengan PTG, pengarah PTG duduk sama. Ataupun jika nak perlukan pindah undang-undang. Jika dia ada kekangan daripada segi pindah undang-undang, sila maklumkan kepada JKT. Saya akan bawa ke Jemaah Menteri dan juga dapat kelulusan dan bentang di Parlimen untuk pastikan supaya PPT ada akses data kepada PPT. Jadi, mungkin saya tengok cadangan itu cadangan yang baik sebab dia merentas di peringkat agensi, peringkat jabatan dan sebagainya. Contohnya tadi akses kepada keperluan penggunaan data di bawah JPJ dan juga di bawah TPG. Jika boleh, Tuan Badrul, mungkin kita sediakan paper. Saya rasa kita mungkin boleh bentangkan sebab kita ada platform-platform tertentu. Contohnya dekat MNKT, kita bentangkan dapat. Dan di dalam MNKT itu ada agensi-agensi kita boleh panggil. Contohnya kata MOT dan sebagainya. Kita jadikan sebagai satu paper dasar. Macam Abi sebut tadilah, jika ada keperluan untuk kita bawa mendapat tujuan peringkat dasar di peringkat Jemaah Menteri umpamanya, kita akan jadikan paper Jemaah Menteri dan kita bentang di situ. Ini memberi ruang kepada kita dari sudut pelaksanaan bukan sahaja di Subang Perai, tapi mungkin juga ada isu-isu ni terkesan juga di PPT yang lain. Jadi saya memang cadangan ini satu cadangan yang baik. Jadi dikemukakan kepada kita, nanti kita akan lihat untuk dibentangkan di platform yang mana yang bersesuaian nanti. Right. Okey, ada lagi? Satu lagi. Last one. Okey. Terima kasih Menteri bagi peluang untuk saya dalam pengurusi. Saya nak tanya satu aja. Dalam ini floor ni semua orang cerita yang halal untuk persendirian macam nampak yang PBT.
Saya dah tanya, jawatan-jawatan yang JPA punya, orang kerja majlis, saya ahli majlis MBBJ saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Suresh. Dalam PJ ni, I see my majlis Bandaraya Petaling Jaya, ada yang jawatan grade semua, yang pegawai-pegawai bawah tu, dia kerja sampai 16-17 tahun. Still dia orang tak dapat kekal. Kesian dia orang, 20 tahun pun ada, nak pincin pun belum ada kekal. Ada tak apa-apa untuk dia orang, kita kena laksanakan yang jawatan baru dalam parlimen, boleh menteri boleh bincang hal ini. Terima kasih. Ini memang soalan yang sentiasa dekat di hati semua menjawab. Tambahkan ramai. Lepas tu saya jemput JPA datang. Dan sudah jangka lah akan ada soalan seperti macam ini. Oleh kerana itu nanti kita JPA ada kaunter di luar. Sila kemukakan cadangan tersebut. Mana-mana nama yang kata sudah bekerja sampai nak pencen belum tetap lagi, sila kemukakan nama. Dan jika untuk peringkat kerajaan negeri yang boleh diserap, Dato' Ng Swee Ling duduk di barisan depan ni. Okay. Esko BBT kita ada di sini. Okay. Boleh dibincang, kita bawa kepada MMK, serap di bawah State Civil Service. Baik. Tutup. Depan buka. Saya bukan tuduh siapa-siapa pun. Ada pegawai majlis sama saya jadi ahli majlis, grade saya 48. Saya tak ada masalah. Memang kita tetap juga. Tapi saya tengok ahli yang pegawai bawah, bisu pegawai bawah sampai 16 tahun dia orang cari saya. Dulu masa I bagi tahu masa pegawai kerajaan asal-asal dulu dia pergi aduan dekat ahli majlis, dia ada dapat naik grade. Tapi dia orang sama, dia bagi aduan pada saya. Saya kata, ahli majlis boleh tak dapat grade? Dulu masa SAMI dulu kita semua dapat. Tapi sekarang kita tak dapat. Dia orang bagi aduan macam ni. Tolonglah. Tengok dalam keadaan macam mana. Tolong, minta maaf. Kata-kata kasar. Terima kasih. Sahabat saya dari JPA tu ada Cik Nazri, tak silap saya. Cik Nazri tu saya nampak sebab silau sikit. Kalau Cik Nazri ada maklumat awal untuk berkongsi, mungkin kita boleh dengar jika ada. Atau kalau tidak, nanti kena betul kat luar lah, boleh jumpa. Jika ada, mungkin boleh. Cik Nazri, jika ada mic, Cik Nazri boleh respon awal. Cik Nazri ataupun daripada JPA lah, boleh respon awal lah. Ada wakil JPA? Ada wakil JPA dah. Bolehlah ditempur Boleh. untuk belikan sedikit. Bagi sedikit maklum balas. Ha. Sebab ni bidang kuasa ni KPKT tak ada kuasa. Jadi saya kena rujuk kepada agensi pusat. Tak jasa baik. Mungkin boleh bagi hadiah di Pawali. Okay, selamat pagi YB dan tuan-tuan sekalian. Untuk maklumat mungkin pegawai tersebut latihkan kontrak. Okey, latihkan kontrak ni untuk mengisi jawatan tetap kena ada perjawatan lah. Mungkin satu PBT itu di bawah SUK sebenarnya Mana SUK boleh tengok dan buat audit lah, audit perjawatan di setiap PBT masing-masing. Mana-mana yang ada kekosongan jawatan, sebab pengisian itu di bawah SUK lah. Kalau melibatkan federal, melibatkan pengisian oleh kementerian lah, perjawatan di mohon dengan JPA lah. Timbalan SS Selangor ada sini ni, tengah bincang dengan Dato' Ng Swee Ling. Nanti bolehlah bagi popular bergerak. Itu saja, YB. Terima kasih Cik Nazri. Okey, ada lagi soalan? Jika tak ada? Tak ada lagi. Masih lagi ke YB? Minta maaf. Kita dah ketentukan masa. Minta maaf tuan. Kita dah Sikit last lah. Jangan panjang sangat. Apa? Boleh. Fast one. Nama saya Teo, ahli Majlis Perbadahan Sepang. Setelah lebih dari 10 tahun saya menjadi ahli majlis. Saya rasa usaha yang baik, sistem macam OSC dan juga SISPA yang dibekalkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk kegunaan-kegunaan PBT itu satu usaha yang baik. Cuma pada waktu yang sama, banyak lagi sistem komputer begitu adalah lebih efektif dan wajar diwujudkan oleh persekutuan, Kerajaan Persekutuan untuk kegunaan PBT. Contohnya, sistem untuk
memantau kerja-kerja berkala, kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja landscape begitu. Dia lebih cost effective dan dia lebih baik jika diwujudkan oleh kerajaan persekutuan untuk kegunaan semua BPD. Dan juga semua BPD perlukan sistem tender, sistem pelaksanaan projek. Dan banyak lagi perkara sistem-sistem begitu. Saya rasa saya berpendapat kerajaan persekutuan perlu wujudkan di mana kita laksanakan untuk sistem OSC dan juga SISPA untuk kebaikan semua BPD, dan dia jauh lebih cost effective dari perspektif keseluruhan. Terima kasih. Alright, okay. Ini memang okay. Terima kasih soalan daripada ahli majlis dari Sepang. Memang transformasi digital adalah agenda nasional kita yang sedang giat disemarakkan dan juga dilaksanakan. Antara dua inisiatif baru yang bakal kita akan laksanakan, saya dapat pengesahan daripada TKT adalah kita nak buat sistem OSC, okay, 3.0 plus tambahan. Okay, yang kedua adalah OSC pelesianan, okay, sistem untuk perbaikan dengan nombor X. Dan akhirnya visi saya pada akhirnya adalah KPKT akan bina dan wujudkan satu super apps. Super app semua di bawah satu app. Tapi itu memerlukan masa untuk kita pastikan super app itu dapat dibangunkan dengan secara komprehensif dan dapat membantu semua. So saya rasa masa amat berpeluang. Maka saya teruskan untuk cuma ucapkan pertama sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada hari Sabtu yang permai ini untuk menjayakan Convention PBT tahun 2024. Untuk saudara-saudari yang bakal ada 4 hari lagi akan menyambut perayaan Deepawali. Maka dengan izin saya ucapkan Deepawali Watago Imbami Sudo Alolomba. Okey, itu saja. Sekian. Baik, majlis ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, Yang Berbahagia Datuk Mira KSU dan juga Yang Berbahagia Datuk KP atas persetujuan menjayakan sesi tahun ini. Semoga perkongsian daripada Yang Berhormat Menteri, Yang Berbahagia Datuk Mira dan juga Yang Berbahagia Datuk KP dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan itu baliknya ke PBT masing-masing. Saya